Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi topik PDPR kita pada hari ini adalah berkaitan dengan watak dan perwatakan bagi novel Darah Titik di Semantan. Okey, jadi sebelum kita mengulas lebih lanjut lagi mengenai watak dan perwatakan yang terdapat di dalam novel ini, okay, marilah kita fahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan watak dan apa pula yang dimaksudkan dengan perwatakan. Okay, jadi watak dan perwatakan ini adalah dua benda yang berbeza tetapi mempunyai kaitan yang sangat rapat ataupun jelas. Okey, jadi watak ini merupakan pelaku yang mendukung dan menghidupkan sesebuah cerita. Watak boleh sahaja terdiri daripada manusia atau bukan manusia seperti binatang atau benda. Jadi di sini watak ini adalah penggerak ataupun pelaku, ya, di mana pelaku inilah yang akan memainkan jalan cerita tersebut. Okey, jadi untuk yang seterusnya kita ada perwatakan pula. Perwatakan ini merujuk kepada gambaran dan sifat yang dimiliki oleh watak. Gambaran dan sifat-sifat ini boleh dilihat daripada aksi atau dialog yang digarap oleh pengarang. Okey, jadi di sini perwatakan ini adalah ciri-ciri dan sifat-sifat sifat bagi watak-watak yang terdapat di dalam novel. Dan bagaimana kita nak tahu sifat ini? Kita boleh lihat, kita boleh kaji dengan daripada aksi atau dialog yang digarap oleh pengarang. Okey, jadi untuk Darah Titik di Semantan, watak dan perwatakan yang ada. Yang pertama, kita ada Zahid. Zahid adalah watak utama di dalam cerita ini, kerana kerana cerita Darah Titik di Semantan ini diceritakan melalui pandangan watak Zahid ini. Okey, jadi Zahid adalah watak utama. Jadi perwatakan dia di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini saya senaraikan 5 perwatakan ataupun 5 sifat Zahid ini. Perwatakan yang pertama, Zahid adalah seorang yang pandai menentang musuh. Contoh dia, kalau sudah dinyatakan watak, perlu kamu nyatakan contoh yang menunjukkan kenapa Zahid itu pandai menentang musuh. Okey, jadi contoh di sini adalah dia berjaya membaling buluh runcing tepat pada belakang seorang pihak Inggeris. Jadi di situ menunjukkan bahawa Zahid ini seorang yang pandai menentang musuh. Jadi contoh ini adalah contoh peristiwa yang menunjukkan watak Zahid ini pandai menentang musuh. Okey, kemudian watak dan perwatakan yang kedua adalah seorang yang patuh kepada ajaran agama. Zahid ini juga seorang yang patuh kepada ajaran agama. Contoh dia, selepas solat dia akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati perjuangannya menentang penjajah.
Jadi itu menunjukkan Zahid ini seorang yang patuh kepada ajaran agama. Dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati perjuangan menentang penjajahnya. Okey, yang ketiga pula, Zahid adalah seorang yang berani. Contoh peristiwa yang menunjukkan Zahid ini seorang yang berani ialah dia berani menentang dua orang pemuda yang sedang menganggu Kak Minah. Kak Minah ini adalah isteri kepada Lajis. Okey, yang keempat, Zahid ini adalah seorang yang mementingkan semangat setia kawan. Contoh dia dan kawan-kawannya akan melakukan tugas seperti menjaga kawasan dan menjaga kubu bersama-sama. Jadi di sini jelaslah menunjukkan Zahid ini tidak pernah meninggalkan kawan dia, dan apabila diberikan tugas, tak ada seorang pun daripada kawan-kawan Zahid ini dan juga Zahid curi tulang. Jadi mereka akan bekerja bersama-sama dan tidak akan meninggalkan antara satu sama lain. Jadi itu menunjukkan Zahid adalah seorang yang sangat mementingkan semangat setia kawan. Okay, yang terakhir, Zahid adalah seorang yang mempunyai semangat berjuang yang tinggi. Jadi contoh peristiwa yang menunjukkan Zahid ini seorang yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Contoh dia, Zahid mempunyai prinsip di mana anak muda mestilah mengangkat senjata sekiranya diancam oleh pihak Inggeris, manakala ibu bapa tidak boleh menghalang anak-anak mereka daripada berjuang. Anak-anak muda tidak boleh mati di atas tilam. Jadi Zahid dia berpegang dengan prinsip ini, di mana kalau diancam oleh mana-mana anasir-anasir luar seperti pihak Inggeris ini, dia sebagai anak muda golongan belia mestilah berani untuk mengangkat senjata. Dan dia juga berprinsip bahawa ibu bapa tidak boleh menghalang anak-anak mereka daripada berjuang. Di sini menunjukkan Zahid sangatlah mempunyai semangat juang yang tinggi, sampaikan dia sanggup berkorban untuk tanah air dia. Itu menunjukkan Zahid ini sanggup mati syahid demi agama, demi tanah air dia dan demi penduduk kampung dia. Jadi sebagai anak muda, Zahid beranggapan anak muda tidak boleh mati di atas tilam. Jadi itu merupakan 5 perwatakan untuk watak Zahid. Watak yang seterusnya kita ada watak Datuk Bahaman. Jadi watak Datuk Bahaman ini adalah watak yang paling banyak terdapat di dalam novel ini. Okey, jadi Datuk Bahaman ini dia merupakan orang kaya semantan dan pembesar negeri. Dia mempunyai 2 anak iaitu Mat Lela dan Awang Muhammad. Jadi perwatakan pertama Datuk Bahaman ini, dia adalah orang yang sangat setia kepada Sultan. Contoh peristiwa yang menunjukkan dia sangat setia kepada Sultan ini, Datuk Bahaman tetap tidak mahu menanggung risiko jika Sultan tercedera dalam pertempuran. Disebabkan itu, Datuk Bahaman tidak membenarkan Tok Selampit
menyumpit Roger yang duduk bersebelahan dengan Sultan di dalam perahu. Walaupun Sultan pada masa tersebut telah berpaling tadah dengan perjuangan Datuk Bahaman ni, tetapi Datuk Bahaman tetap berpihak kepada Sultan kerana dia sangat setia. Okey, yang kedua pula, Datuk Bahaman merupakan seorang yang tidak mementingkan pangkat dan gelaran. Contoh dia, Datuk Bahaman tidak mengeluarkan air mata apabila gelaran dan pangkat telah ditarik semula oleh Sultan. Namun, perjuangan menentang pihak Inggeris tetap diteruskan. Jadi di sini menunjukkan tak penting pun pangkat dan gelaran bagi Datuk Bahaman. Yang penting adalah semangat perjuangan dia untuk mengusir pihak Inggeris daripada tanah Melayu. Okey, yang ketiga, Datuk Bahaman adalah seorang yang berani. Contoh yang menunjukkan Datuk Bahaman ini seorang yang berani adalah Datuk Bahaman telah kembali ke Lubuk Terua seorang diri setelah mendapat tahu pihak Inggeris membakar kampung-kampung di Sematan. Dia telah berjaya membunuh banyak mata-mata pihak Inggeris walaupun seorang diri. Di sini peristiwa ini menunjukkan Datuk Bahaman seorang yang sangat berani kerana hanya diri dia sahaja yang kembali ke Lubuk Terua setelah mendapat tahu pihak Inggeris tadi telah membakar kampung-kampung di Sematan, dan dengan keberanian dia telah berjaya membunuh banyak mata-mata Inggeris. Okey, seterusnya Datuk Bahaman ini juga seorang yang mahir dalam ilmu pukau. Contoh dia, Datuk Bahaman telah memukau semua orang yang ada di dalam perahu semasa beliau ingin berjumpa dan berbincang dengan Sultan. Okey, jadi Datuk Bahaman ini adalah orang zaman dahulu kan. Jadi orang zaman dahulu ni mereka banyak ilmu, banyak sangat ilmu. Jadi salah satu daripada ilmu mereka adalah ilmu pukau. Jadi Datuk Bahaman ni dia mempunyai pengetahuan dan ilmu dalam memukau seseorang. Okey, seterusnya Datuk Bahaman adalah seorang yang mementingkan kebajikan rakyat. Okey, semasa di Johor, Datuk Bahaman telah menolak tawaran Gubernur Singapura untuk memberikan 500 sebulan supaya berhenti menentang pihak Inggeris. Tetapi Datuk Bahaman menolak dan memilih untuk berjuang bersama rakyat kerana dia tahu kalau dia terima tawaran itu, nasib rakyat di Sematan khususnya akan tidak terbela. Jadi dia haruslah bersama-sama dengan rakyat-rakyatnya bagi berjuang untuk menentang Inggeris. Dan yang terakhir, Datuk Bahaman adalah seorang yang berpegang pada janji. Contoh dia, Datuk Bahaman berpegang pada janji bahawa beliau tidak akan menembak askar Sultan walaupun terpaksa menderita dan anaknya mati sewaktu bertempur dengan askar Sultan dan Inggeris. Itu menunjukkan bahawa dia sangat berpegang kepada janji. Okey, kita ada 3 watak lagi. Watak yang seterusnya adalah watak Samad. Watak Samad ini adalah rakan kepada Zahid, Rahman dan Awang Muhammad. Dia pernah ditangkap oleh pihak Inggeris kerana telah membawa rotan. Jadi itu adalah sedikit info mengenai Samad ini.
Okay, kita tengok apa perwatakan watak ini. Okay, Samad ini adalah seorang yang berani. Contohnya, Samad mengingatkan rakan-rakannya di mana mereka haruslah berani dalam perjuangan pada setiap masa. Kedua pula, Samad adalah seorang yang pandai menyimpan rahsia. Contohnya, Samad telah berpura-pura menjadi budak bodoh ketika pihak Inggeris menyuruh menceritakan perkara yang sebenar. Okay, yang ketiga, Samad ini seorang yang bijaksana dalam mengatur strategi. Contoh dia, Samad telah melarang rakan-rakannya merosok pokok-pokok di tebing supaya mudah untuk mengintip musuh. Di sini dia menunjukkan bahawa Samad ini seorang yang pandai mengatur strategi, khususnya strategi peperangan. Dan yang terakhir, Samad adalah seorang yang mempunyai semangat kerjasama. Contoh, Samad dan rakan-rakannya bekerjasama membina kubu. Okay, watak yang seterusnya adalah watak Mat Lela. Watak Mat Lela umurnya hendak meningkat ke 30 tahun. Merupakan anak kepada Datuk Bahaman dan abang kepada Awang Muhammad. Semasa peperangan dengan pihak Inggeris, dia telah terkena tembakan di peha namun dapat diselamatkan. Jadi itu adalah sedikit info mengenai watak Mat Lela. Jadi watak Mat Lela di sini, Mat Lela ini digambarkan sebagai seorang yang berfikiran terbuka. Contoh dia, Mat Lela bersetuju dengan bapanya di mana perjuangannya harus menggunakan strategi dan akal fikiran dan bukan bertindak melulu sahaja. Mat Lela juga digambarkan sebagai seorang yang berterus terang. Contohnya, Mat Lela berterus terang di mana dia tidak mempercayai janji Sultan dan berpendapat sebaliknya itu adalah sebagai muslihat. Okey, seterusnya kita akan tengok watak Lajis pula. Ciri-ciri dan perwatakan watak Lajis ini. Okay, Lajis ini merupakan guru silat kepada Rahmat dan rakan-rakannya. Dia baru berkahwin dengan Kak Minah. Dia juga pernah menjadi pengintip untuk mengetahui rahsia gerakan Inggeris di Kuala Sematan. Lajis ini digambarkan sebagai seorang yang mudah bekerjasama apabila dia bermuakat dengan Pak Uda untuk membina bengkel membuat senjata. Dan Lajis juga merupakan seorang yang taat pada perintah agama. Okey, jadi kita dah tengok watak penting, watak utama, watak sampingan yang terdapat di dalam novel ini tadi. Okey, jadi watak utama dia adalah Zahid dan Datuk Bahaman. Watak sampingan kita ada Samad, Mat Lela dan Lajis antaranya. Jadi ada banyak lagi watak sampingan, tetapi saya ambil watak Samad, Mat Lela dan Lajis sahaja. Okay, untuk watak lain kamu boleh rujuk dekat internet, banyak Okey, jadi untuk PDPR kita setakat ini sahaja. Tugasan kamu untuk hari ini adalah kamu salin sahaja watak dan perwatakan bagi Zahid, Datuk Bahaman, Samad, Mat Lela dan Lajis di dalam buku Komsas. Itu sahaja Okay, nota ini saya akan share di dalam grup dan sila buat di dalam buku Komsas Okay, itu saja PDPR kita. Terima kasih.